Sorry ya, minta maaf. Kadang-kadang kita kurang rasa bersyukur. Bila kita kehilangan baru kita tahu arti kesyukuran. Jadi kalau korang yang masih ada ibu ayah kandung, spend lah masa dengan diorang. Assalamualaikum. Salam. Tiba-tiba ke tepi. Menyorokkan air mata. Assalamualaikum. Salam. Kenapa kau? Tak ada apa-apa Ustaz. Aku sedih, Idan sedih, Idaman sedih. Saya sedih Ustaz. Orang duduk cerita-cerita pasal kita orang. Benda yang tak elok. Oh, Alhamdulillah, seronok lah. Kalau orang cerita tentang benda tak elok, kita kena seronok. Tak adalah Ustaz, mana ada. Aku tak, saya dengan Idan lah. Aku pasal Ayah meninggal. aku kan dia punya ayah yang meninggal. Ayah angkat aku Yo? Ayah angkat kan tadi? Yang angkat. Ayah angkat dia meninggal. So hari ni macam lain pendapat lah. Saya dengan Idan benda yang sama. Aku lain. Oh, kenapa Idaman dengan Idan? Yang Ustaz, kita orang ni sebenarnya saya okey je, tak ada masalah pun. Kita orang ni dihentam lah maksudnya. And then kita orang nak benda tu secara natural ni, kita orang nak benda tu, kita orang nak tahu apa masalah orang yang terhadap kita orang. Ada yang katanya kita orang ni belagak alim sebab nak tunjukkan, nak sorokkan aib masing-masing. Maksudnya diuji lah. Tapi bila saya kan Ustaz masuk live saya tadi kan ada live Aziz tadi. Okey, masa tu Ustaz tengah on the way balik rumah lah. Oh, lepas tu dia pun ada bagi kata-kata kat apa semua. And then sekarang ni saya dah okey lah. Cuma Pak Idaman dia ditorture oleh netizen, and then dia ada masalah dengan anak dia sebab dia tak dapat tengok anak dia membesar depan mata. And then dia tengok anak dia dah besar, dah pandai cakap, dah pandai bergaul. Dia ada masalah torture yang tu, dia ada masalah yang tu, tapi ditambah lagi, serabut lagi dengan masalah netizen ni. Oh. And then sebab tu saya cakap tadi Ustaz, diorang cuba nak shipkan satu pasangan, tapi satu pasangan tu tidak dapat di-shipkan. Dan bila benda tu tak menjadi, tiba-tiba nak lontarkan fitnah kepada orang-orang. Maksudnya nak lontarkan fitnah, katanya tak dapat dah di-shipkan. Bila tak dapat di-shipkan, tiba-tiba lontarkan fitnah, kata yang ni nak tunjuk baik, yang ni nak tunjuk baik sebab nak tutupkan dia punya keburukan. Macam gitulah. Betul. Sebab tu tengok macam apa yang Abang Saiful Apek kata baru ni. Kan dia katakan very simple. Siapa yang nak tahu tentang keburukan kami, carilah orang yang membenci kami. Siapa yang nak tahu tentang kebaikan kami, carilah orang yang sayang kami. Sebab pandangan manusia terhadap kita tak pernah sama. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi apa yang kita tahu adalah pandangan Allah kepada kita itu yang paling penting. Dan kita sebagai manusia yang nak berubah kepada kebaikan, jangan pernah terkesan dengan manusia. Bahkan sebab tu saya kata tadi, kalau orang kata kat kita, orang mengumpat kita, kita kena syukur sebab kita dah dapat dah saham akhirat. Kita dah sahabat dah besok di akhirat esok. Kitalah manusia paling untung sebab dapat pahala percuma. Gitu. Memang sedih tu tak salah kan? Memang sedih tak salah. Orang kata kat kita, bahkan lebih sedih kalau orang tu dulu pernah setuju dengan kita. Orang tu dulu pernah suka kita, tapi hari ni dia benci kita sebab kita tak ikut apa yang dia nak. Sebab hidup bukan apa yang dia atur. Hidup bukan apa yang dia nak. Hidup apa yang Allah bagi untuk kita.
Kalau idaman kata sedih sebab anak tak membesar depan kita, kita kena lebih sedih sebab ada orang yang Allah uji belum dapat anak. Ada orang yang Allah uji dah dapat anak dah besar dah, umur 12, 14, 20, tiba-tiba mati sebelum mak ayah dia mati. Lagi sedih. Sebab tu dalam hidup kena tengok apa yang lebih teruk ujian orang berbanding kita. Apa yang orang rasa. Sama juga ustaz, kita semua lalui benda yang sama sebenarnya. Untuk sukakan orang ni mana pernah suka. 10 tahun kita buat kebaikan, sekali je kita buat silap. Orang maki macam kita tak pernah buat baik. Itu manusia kan. Betul. Itu manusia. Betul. Hai, kesian kawan. Terima kasih. Tapi untuk rasa sedih tu tak salah sebab Nabi pun pernah rasa sedih. Dan Rasulullah pun pernah kena sedih. Dan kita tahu bagaimana kisah Rasulullah, Aisyah difitnah. Kan? Nah, jadi semua perkara-perkara ni sebenarnya nak tengok iman kita dan waktu ni lah kita nak test iman kita. Kalau iman kita still cool, kita still redha dengan apa yang berlaku, maka cantiklah iman kita. Gitu. Bahkan idaman, Syahidan, aku yang dah ada ramai follower ni kena bagi semangat, kena tunjuk contoh yang baik, kena tunjuk perkara-perkara yang baik supaya orang lain terikut dengan kebaikan kita. Bukan sebab kita baik, sebab kita nak belajar jadi baik. Gitu. Manusia ni biasalah kan. Bila dia orang merancang, tiba-tiba tak dapat apa dia orang rancang. Bukan zakat dia kecewa, bahkan dia pula yang menabur fitnah, dia pula yang bercakap tentang kita, dia pula yang menghina kita. Itu satu nikmat sebenarnya. Kan. Nah, kalau ustaz jadi idaman dengan Syahidan, ustaz bagi bunga pula kat orang yang kata kat kita tu. Ingat, orang yang ikhlas membalas keburukan dengan kebaikan. Benar. Weh, tiba-tiba. Ustaz, jangan-jangan Ustaz, saya punya ada haters dalam live saya. Tiba-tiba masuk hari ni. Terima kasih, ya Allah. Ustaz tu insya-Allah. Amin. Dengarlah kata-kata Ustaz tu. Ya Allah. Dengarlah insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Hijana. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang pernah gembirakan kami. Dan terima kasih kepada anda juga yang pernah hina kami. Kami takkan balas begini. Tak, kami takkan balas begitu. Bahkan kami akan balas begini. Jadi kita tenang-tenang saja supaya yang terkesan itu adalah orang yang memberi benda tadi kan. So bersatu beruk teguh. Ustaz saya dah rekrut orang baru tadi. Okey. Saya dah rekrut bersatu beruk teguh tadi. Dekat Alif dah masuk. Alif. Okey. Salam. Jadi kita kena kuat. Aku pun kena kuat. Sebab apa aku? Sebab hari ni aku telah diberi kebaikan. Berapa ramai orang yang doakan ayah angkat aku. Diorang tak pernah jumpa ayah angkat aku. Diorang tak pernah tahu pun siapa dia. Tapi hikmah dan berkat dia pernah menjaga aku. Dia pernah buat baik dengan aku. Hari ni kebaikan dia dibalas dengan semua orang doakan dia. So apa yang lebih membahagiakan? Dia kenal aku seorang. Tapi hari ni ribuan orang doakan dia sebab aku. Jadi seronok. Sebab apa seronok? Sebab kita berada dalam kebaikan. Bukan kita baik. Kita tak kata kita baik. Betul Ustaz. Kita tak kata kita baik. Paling tidak dalam kita punya live ni kita tak hina orang. Kita tak kata orang. Kita tak caci orang. Itu dah cukup bagus lah. Kalau nak ke Pak Elang, kita pun Pak Elang. Ustaz pula. Ke bumi kat mana? Atuk saya cerita dia, atuk saya menziarah orang sakit kat Kedah. Jadi dalam perjalanan tu tukar-tukar drive lah. Atuk engkau ke ayahnya? Dia pangkat dia ayah angkat, tapi saya panggil dia atuk sebab jauh kan jarak dia, jarak umur. Jadi nak jadikan cerita, lepas solat Jumaat anak dia drive. Alright. Sebelah passenger. Jadi dia turunkan seat, dia baring lah. Sampai kat rumah, dia tak turun-turun.
So anak dia ingatkan dia tidur. Jadi kejut-kejut dah jadi arwah dah. Jadi yang saya sedihnya sebab dia dibawa ke Sungai Buloh. Subuhnya dikebumikan subuh. Saya dapat berita tu maghrib. Jadi saya hanya sempat majlis tahlil sahaja. Saya terkilan sebab apa? Sebab saya dulu pernah berazam, saya nak, kalau boleh nak mandikan dia, nak kafankan dia, nak solat jenazah untuk arwah, dan juga nak, kalau boleh nak masuk liang lahat, Ustaz. Betul, faham? Sekarang ni saya faham tak macam mana Ustaz rasa bila mana Mami meninggal dunia. Jadi Ustaz, maaf cakap Ustaz, saya dibesarkan oleh ayah angkat saya. Jadi kalau nak boleh katakan ayah angkat saya ni lebih rapat berbanding dengan ayah kandung saya. Jadi pemergian ayah angkat saya ni ibarat saya kehilangan ayah kandung. Jadi saya rasa kehilangan yang sangat besar, Ustaz. Saya rasa menyesal sangat, Ustaz, sebab saya tak dapat berjumpa buat kali terakhir. Dan salah satu perkara Lain aku yang problem Rasa dia buat magic, Ustaz. Aku rasa dia kena Dia rasa Ustaz, dia punya air mata tu masuk dalam telefon lah. Lag. Handphone dia masuk air. Jadi Ustaz, saya boleh dapat rasa bagaimana Ustaz rasa saat Mami kehilangan Mami. Sebab setiap kali saya tengok gambar saya dengan arwah, saya dapat rasakan pelukan hangatnya. Dan sebenarnya Ustaz, saya memang saya nak jumpa buat kali terakhir. Saya nak minta maaf. Saya nak minta halalkan makan minum saya. Sebab Ustaz, tanpa arwah, saya tak tahu saya di mana, Ustaz. Mungkin saya mengemis. Mungkin saya tak tahu, Ustaz. Ustaz pun tahu cerita saya macam mana. Dia Ustaz faham kau. Sebab tu tadi bila aku mesej Ustaz, Ustaz baca petang tadi kan, sepatutnya hari Selasa ni Ustaz ada kuliah juga. Tapi Ustaz terus batalkan kuliah tu sebab Ustaz nak ke studio aku untuk kita baca Yasin, buat tahlil untuk arwah. Sebab yang melalui ia merasai perkara tersebut. Macam aku kata tadi, aku nak semayang, aku nak mandikan dia, aku nak kafankan dia. Cuba aku bayang Ustaz. Ustaz ni Ustaz mengaji agama. Memang Ustaz niat nak imamkan mak Ustaz sendiri, dan Ustaz nak mandikan mak Ustaz sendiri, dan Ustaz nak kafankan dia sendiri. Tapi peraturan Allah lebih baik bila mana yang jadi imam kepada mak Ustaz adalah imam Masjid Nabawi. Dan Ustaz tak dapat mandikan mak Ustaz, tapi Kak Zura, Kak Sarima dengan orang Madinah yang mandikan mak Ustaz. Dan dia orang yang kafankan mak Ustaz. Cuma Ustaz rezeki dapat solat jenazah, Ustaz sempat masuk dalam liahat untuk hantar dia kali terakhir. Kadang-kadang Allah dia alihkan perkara tersebut supaya kita lagi tak terlalu sedih. Sebenarnya mungkin aku kata sekarang aku sedih sangat-sangat. Tapi kalau aku ada waktu tu, boleh jadi lebih sedih . Macam contoh kita jaga orang kan, dia jaga mak, dia jaga ayah dia dekat hospital, koma 30 hari, 40 hari.
Tiba-tiba hari mak dia nak meninggal tu, dia pergi kantin, dia makan-makan, nenek mak dia meninggal. Dan dia kata, kenapalah mak dia tak mati depan dia? Sebenarnya bukan mak dia tak mati depan dia, sebab Allah tak sanggup nak matikan mak dia di depan dia. Betapa sayang dia. Boleh jadi sebab sayang aku yang terlalu tinggi tadi menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala telah rezekikan aku tak dapat jumpa pun satu rezeki. Macam kita kata, ada orang yang ada anak, rezeki. Kadang-kadang orang yang belum dapat anak pun rezeki. Orang yang ada mak ayah, rezeki. Orang yang tak ada mak ayah pun rezeki. Sebab tu saya kata kat aku, sedih. Tak apa aku, sedih tu tak salah. Sebab sedih ni pun sunnah. Nabi pun sedih kan. Sedih tu tak salah. Tapi cuba pujuk hati dan iman kita bahawa percaturan Allah tu lebih baik. Nah. Percaturan Allah lebih baik. Memang, macam aku kata, Ustaz, sampai kiamat lah. Takkan ada rekod yang Ustaz akan cakap ke orang, mandikan mak, semayang untuk mak. Last sekali Ustaz pun tak boleh buat benda tu. Ya. Ustaz pun tak boleh buat benda tu. Sedangkan impian setiap ibu, ayah nak kita mandikan dia, nak kita solatkan dia. Tapi Allah bagi lebih baik. Dan begitu juga untuk ayah aku ni, Allah bagi lebih baik. Allah bagi lebih baik. Mungkin kalau aku tengok, aku akan teringat lagi teruk, aku akan lebih susah untuk move on dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita belajar-belajar ni apa dia? Untuk belajar terima ketentuan Allah. Jangan kita rasa macam galak lah, menyesal lah. Jangan. Sebab Allah dah bagi yang terbaik untuk kita. Sebab tu kita Allah tempat Ustaz kiranya. Betul, betul. Sebab tu bila aku kata tadi kan, Ustaz terus respon mesej aku, okay, aku hari Selasa Ustaz turun. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita kan. Kita rasa sama-sama nak rasa sedih. Lagilah. Itu bukan percaturan apa yang kita nak, tapi Allah telah aturkan begitu. Walaupun aku tak sempat tengok, walaupun aku tak sempat mandikan dia, tapi sebenarnya aku telah hantar saham yang kuat, iaitu berapa ramai follower kawan-kawan aku yang kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Berapa ramai kawan-kawan aku yang untuk masuk PJP. Ya, yang doakan untuk dia. Jadi kita kena rasa, kita nak belajar bahawa apa yang telah Allah aturkan itu adalah sebaiknya. Allah. Untuk hati. Macam saya kata tadi lah dekat idaman kan, walaupun idaman rasa anak dia tiba-tiba dah besar, dah begitu begini. Tapi kena ingat, ada orang yang Allah uji anak dia terbaring yang terkati. Berjalan tak boleh, apa tak boleh. Kan kita pun boleh tengok kan, ada orang yang Allah bagi kat dia anak dia kepala besar tu kan. Lagi kesian. Jadi kalau kita ingat kita ni dah teruk, ada orang lagi teruk daripada kita. Kalau kita kata hidup kita ni dah sukar, ada orang yang lebih sukar daripada kita. Jadi jangan ambil masa yang lama untuk sedih. Jangan ambil masa, Ustaz pun memang sedih gila lah malam tu jalan sorang-sorang daripada hotel berjalan kaki ke Masjid Nabawi. Sampai depan Nabi SAW, Ustaz mengadu, ya Rasulullah, mak aku baru mati sejam tadi, tolonglah jaga mak aku. Ustaz pergi depan Nabi, Ustaz mengadu kat Nabi. Betul-betul Ustaz mengadu kat Nabi. Memang Ustaz rasa tu satu nikmat. Tapi di saat Ustaz waktu tu mak ayah tak ada kat situ, adik-adik tak ada, semua tak ada, apa makcik-pakcik tak ada, kita harungi seorang-seorang. Yang ada dengan Ustaz waktu tu siapa? Jemaah-jemaah umrah lah. Kapten lah. Kapten, aku, Iza. Aku ada? Ada. Oh, aku ada tuan-tuan? Aku ada. Lepas tu daripada Ras Nega ada Hazi, Uncle Paul. Yang Kak Zura ada, Abah Ijam Medicine ada, bini dia ada. Dan termasuk jemaah daripada Ceras. Yang dia orang ni memang kawan mak Ustaz. Dia orang ni memang kawan kepada arwah. Dan macam Ustaz cakap, seolah pemergian itu dilengkapi. Walaupun ikut lagi sedih. Tapi jemaah umrah yang ada pada Disember 20 tu, mereka lah mencipta sejarah buat selamanya. Kalau aku dapat tengok tadi, mungkin aku seorang je. Tapi hari ni berapa ramai, berapa ribu orang doakan dia sebab aku punya posting, aku punya sharing dekat orang tentang kematian dia. Akhirnya berapa ramai orang doakan dia. Ya. Itu yang paling bernilai kok. Itu yang paling Ustaz, bernilai. Saya berazam lah Ustaz. Doakan saya Ustaz lah. Saya nak ambil anak angkat ataupun sesiapa yang susah, saya nak sara hidup dia. Macam mana saya dibantu dahulu. Faham? Sebab Ustaz, saya tak sangka Ustaz, saya dah sampai tahap ni. Which is, boleh hidup selesa. Saya kalau fikir 20 tahun lepas, I am nobody Ustaz. Saya
Macam saya cakap, Ustaz, duit sewa rumah RM300 pun tak mampu bayar. Jual serai, which is saya akan ingat selama-lamanya, Ustaz. Supaya saya tak lupa diri asal usul saya. Dan yang perkara yang saya tak boleh lupa, Ustaz, ialah ajaran dan didikan ayah angkat saya, Ustaz. Macam Ustaz cakap lah, macam Ustaz lalui juga. Bila Ustaz tahu Nak gerak dah habis. berita yang Ustaz Mami meninggal, Ustaz tenang saja. Tapi bila di kuburan, Terima kasih bagi jiwa saya. kita sebagai lelaki pun tak mampu tahan, Ustaz. Berderai. Walaupun saya tak ada pertalian darah sekalipun, tetapi hubungan tu terlalu akrab, Ustaz. Betul. Jadi kadang-kadang kita, betul lah orang kata, kita akan bersyukur bila kita hilang satu nikmat tu. Jadi kadang-kadang kita lupa, manusia ni kan lupa kan, Ustaz kan. Jadi satu pelajaran untuk saya ialah sentiasalah hargai dan menyayangi orang yang sentiasa bantu kita lah. Sebab tu kalau apa yang aku sebutkan, kita kena belajar bahawa arwah dia pergi. Dia tetap akan pergi. Sebab Tuhan kata Tuhan nak ambil dia, Tuhan akan ambil. Tapi bermula saja dia didik aku, dia ambil aku, dan hari ini Allah rezekikan aku jadi orang yang baik. Aku dapat rasakan betapa pahala dia sentiasa itu dipanggil sedekah jariah, pahala yang berpandangan. Pahala yang berpanjangan. Sebab tu kita kena ingat benda tu aku. Dan aku tengok macam mana, memang aku cakap Ustaz tenang. Orang kata apa? Mak kita kan, macam aku tengok. Di saat mak Ustaz meninggal, mak Ustaz masih di hospital, Ustaz masih bawa jemaah pergi Uhud. Pergi Uhud buat ziarah. Dalam keadaan hari tu, semalam mak Ustaz duduk tepi Ustaz. Atas bas, mak duduk sebelah. Dan pagi tu Ustaz naik bas tanpa mak di sisi. Dan Ustaz bawa pula jemaah untuk pergi ziarah. Walaupun ada yang mutawif lain kata, Ustaz nak kami ganti ke, nak kami tolong bawakan jemaah Ustaz. Ustaz kata tak. Jemaah Ustaz tetap tanggungjawab Ustaz. Sebab apa? Ustaz nak teruskan kebaikan supaya kebaikan tadi mengalir pada mak Ustaz yang baru mati 3-4 jam sebelum tu. Yang lagi sedih, waktu tengah buat jemaah, mak Ustaz masih di hospital. Belum selesai urusan, kena tunggu kedutaan, kena tunggu poli dan sebagainya. Tapi Ustaz kena kuat. Sebab depan Ustaz ada lagi jemaah 42 orang ni, Ustaz kena kuat. So, benda tu yang aku kena buat sekarang. Dan bila aku kata aku nak ambil anak angkat, bagi Ustaz tu satu cadangan yang sangat baik. Sebab kan Ustaz dah cerita bagaimana cara kita nak mendapat rezeki anak ni. Macam hari ni aku belum dapat anak. Bukan tak ada anak, belum. Allah belum bagi lagi. Mungkin Allah nak bagi aku fokus dengan bisnes. Allah nak bagi naik betul-betul gitu gini. Dan sampai masa Allah akan bagi. Jadi kita kena sangka ingat Allah. Jadi bila kita sebut ayah aku meninggal hari ni, dan kalau aku ambil anak sebagai anak angkat, itu sangat-sangat baik. Sebab apa? Kan kita sebut 3 benda yang kita nak mengundang, kita dapat zuriat. Kata Syekh Dr. Yusri, seorang doktor pakar bedah di Mesir, dan dia juga adalah guru kami dalam ilmu hadis. Dia juga adalah orang yang alim dalam hadis. Dia kata apa? Dia kata yang pertama, kita kena ambil anak angkat. Ataupun kita niatlah ada anak-anak tahfiz ke, contoh ada seorang budak tahfiz yang kita bayar dia. Contoh. Ataupun memang kita ambil budak tu, kita jaga betul-betul macam anak kita. Ataupun yang ketiga, macam mana kita pergi tengok orang bersalin, kita ambil anak tadi, kita pegang. Mudah-mudahan anak tadi menjadi berkat kan. Yang kedua, kita baca apa? Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Ghani. Sebanyak 100 kali setiap kali solat. Solat subuh, solat asar, solat zuhur, maghrib, isyak. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Ghani 100 kali. Yang ketiga, kita doakan orang. Minta orang doakan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, orang soleh, orang yang baik, ulama, tok guru, ustaz, ustazah. Jumpa ustazah kita, ustazah tolong doakan saya dapat zuriat. Jangan malu. Jumpa siapa-siapa pun, ustaz doakan saya dapat zuriat. Jumpa Pak Long kita tahu Pak Long kita ni orang yang kuat amal. Pak Long doakan saya dapat zuriat. So selalu minta doa dengan orang. So 3 benda ni. Dan hari ni aku tengok kemuliaan bila ada anak angkat, aku sendiri melalui jalan tu. Kematian dia, tapi kita orang tak pernah jumpa dia. Kami tak pernah kenal dia. Tapi sebab kami kenal aku, kita semua
baca Fatihah untuk dia, kita semua sedekahkan doa untuk dia, kita semua mengharapkan kematian. Dan hari ini dia di alam barzah, insya-Allah dalam ketenangan dan rahmat Allah, sebab mendapat anak angkat yang baik, yang soleh, yang menangis sebab rindu, menangis sebab terkenangkan jasa baik dia. Pasti tangisan aku itu bukan setakat Allah Ta'ala itu, bahkan Allah SWT akan berikan kebaikan kepada dia sebab aku mengenangkan apa yang dia telah bagi. Ustaz, saya bila kehilangan seorang yang kita sayang ni, saya pun mencontohi akhlak Ustaz lah. Sebagaimana kan Ustaz kan. Betul. Tapi itu adalah tanggungjawab kita kan Ustaz kan. Ya. Dan sebenarnya Ustaz kan, kadang-kadang saya fikir dengan asbab kerja ni saya boleh lupakan kesedihan tu Ustaz. Tapi Ustaz, tipulah Ustaz, kita tak sedih Ustaz. Walaupun Betul. kita lelaki, jantan, berderai juga air mata Ustaz. Saya hari ini kalau boleh nak lupakan, tapi itulah Ustaz, kadang-kadang bayangan arwah tu terlintas Ustaz. Jadi macam kita tahu terputus amalan dia, tapi apa yang boleh kita buat adalah sedekah Fatihah. Jadi setiap kali saya jumpa orang, saya minta tolong, boleh tak tolong sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Saya buat tu atas dasar harapnya dengan usaha sedikit saya ni dapat membantu arwah lah. Betul ke Ustaz cara begitu? Betul. Sebab macam Ustaz sebut tadi, kalau tengok gambar-gambar tu, kita rasa macam dia hidup. Bahkan kita nak minta, ya Allah bagilah dia hidup sekejap je. Betul, aku nak Ustaz. cakap dengan dia untuk last. Dan benda tu Ustaz rasa, ya Allah tolonglah kejum aku sekejap je. Aku nak bangun sekejap je. Supaya dapat, orang kata apa, macam nak cakap lah last dengan dia. Tapi sebenarnya Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi? Supaya kita ada rindu yang tiada penghujung. Jadi, setiap kali teringat je, Fatihah. Setiap kali teringat je, Fatihah. Setiap kali teringat je, Fatihah. Dan kena ingat, bila Allah ingatkan kita pada dia, sebenarnya Allah nak kita sedekah Fatihah untuk dia. Contoh, ni kalau boleh record. Siapa nak record ni. Contoh, contoh. Bila Allah detikkan hati kita untuk membaca surah Al-Mulk, maknanya Allah telah menjemput kita untuk kita selamat daripada api neraka Allah. Jadi kalau kita rindukan seseorang, mak kita, ayah kita yang telah meninggal, maknanya Allah telah jentik hati kita untuk kita sedekahkan Fatihah dan berdoa untuk dia. Kalau perasaan sedih itu hilang, pasti kita lupa nak doakan dia, pasti kita seronok dengan kehidupan kita, tapi sebenarnya benda itu nak kita ingat. Macam Idan ni. Betul lah. Ustaz, betul lah Ustaz. Dia memang Idan ni main lah. Dia ni kuat main lah. tak Ustaz, memang betul lah. Dia Julaibib lah Ustaz. Dia memang Julaibib dia ni. Jadi tak apa aku. Dalam sedih, kita kena ada perasaan seronok, gembira sebab dia mati dalam keadaan baik. Bahkan aku kata tadi, dia meninggal dalam kereta, di antara tanda mati dalam baik adalah matikan dalam tidur. Itu antara mati yang baik. Dia tak meronta-ronta, dia tak begitu begini, dia tidur dan meninggal. Itu tanda Selepas mati yang hari baik. Jumaat Ustaz. Ya, Masya Allah Ustaz. Okey. Hari Jumaat Ustaz. ya. Hari yang baik, hari yang penuh keberkatan. Jadi maksudnya apa? Wujudlah hati untuk redha dengan apa yang Allah bagi. Ustaz, betul ke Ustaz? Kalau siapa yang meninggal hari Jumaat, dia terlepas daripada siksa kubur Ustaz. Benar. Jadi kita minta lah pada Allah, kita mati hari Jumaat ataupun kita meninggal pada hari Isnin. Kerana Rasulullah SAW meninggal pada hari Isnin. Kemudian Rasulullah dikebumikan pada hari Rabu. Begitulah perjalanan Mak Ustaz. Mak Ustaz meninggal pada hari Khamis dan dikebumikan pada hari Rabu. Ustaz, kenapa dikebumikan hari Rabu Ustaz? Rasulullah? Sebab sahabat-sahabat tengah fikir macam mana nak buat. Yalah Rasulullah meninggal, jadi kena tanya masa, dia ambil masa. Yang pertama dia orang buat apa? Bila Rasulullah wafat saja, para sahabat berbincang di Saqifah Bani Sa'adah. Bincang macam mana nak ganti Nabi. Siapa nak ganti Nabi? Maka dilantik Abu Bakar kan? Kita tahu cerita tu kan? Dilantik Abu Bakar, bila dah ada ketua, dah ada Amir Sab, baru mula gerak kerja. Siapa yang uruskan kematian Nabi SAW?
ada tak Nabi pesan? Oh, ada dia kata, Nabi kata kalau aku mati, aku orang meninggal nanti, Nabi kata mandikan aku dengan air daripada telaga Khirsh. Dan telaga tu kita dah pergi, aku dah pergi pun. Okey? Jadi diorang tengah kumpul. Jadi sahabat-sahabat bincang-bincang macam mana nak buat, selesaikan semua, maka hari Rabu. Begitu juga Mak Ustaz meninggal hari Isnin, maka hari Selasa buat urusan polis, urusan kedutaan, hari Rabu di kebun mereka. Itu rezeki Mak Ustaz. Dan kita tak tahu kita nak mati bila, dan kematian ini satu rezeki. Dan buat semua yang bagi gift tadi, terima kasih banyak yang bagi gift kat Idan, kat aku, dekat Idaman. Kita orang tak dapat nak reply sebab tengah dengar kisah aku. Jadi terima kasih semua, semoga anda dimurahkan rezeki insya-Allah.